Tak pun timbun tak sebelah ni. Nampak macam banyak sangat tolak tu. Nampak ke penuh ni atas ni. Allah. Bagi sebelah. Dia seimbang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Kita sambung balik kembali daurah bagi risalah as-saum baina asy-syari'ati wal haqiqah. Dan kita dah sampai pada qasad berapa? 58. Tamam. Adakah makruh, soalan yang ke-20, adakah makruh bagi seseorang yang bangun daripada tidur pada siang hari Ramadan telah tergelincir matahari untuk bersiwak kerana bau mulutnya berubah? Jadi makruh ataupun tidak seorang yang bangun daripada tidur pada siang hari Ramadan dan waktu tersebut telah tergelincir matahari, jadi dia nak bersiwak pada waktu tersebut kerana bau mulutnya berubah. Kata guru kami Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi hafizahullah taala, jika perbuatan bau mulut ini itu disebabkan perkara yang lain selain puasa, contohnya seperti disebabkan bangun daripada tidur, maka disunatkan baginya bersiwak. Maka difahami di sini permasalahan makruh atau tidak makruh bersiwak pada siang hari Ramadan adalah jika perubahan mulut tersebut disebabkan puasa. Ini merupakan pandangan yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Ramli dan juga Al-Imam Al-Khatib radhiyallahu ta'ala anhu. Manakala di sisi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ianya tetap makruh walaupun perubahan mulut tersebut berlaku disebabkan perkara lain. Jadi difaham daripada pandangan Al-Imam Ramli dan juga Al-Imam Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu anhu bahawa seorang yang berpuasa yang bau mulutnya berubah disebabkan kerana perkara lain, ini bukan sebab puasa, maka disunatkan baginya untuk bersiwak walaupun setelah tergelincir matahari. Jadi berbeza dengan yang disebabkan kerana puasa. Disebabkan kerana puasa maksudnya disebabkan kerana diam dia yang lama ataupun mulutnya tidak banyak bercakap, maka mulutnya berubah bau, maka yang itu tidak disunatkan bagi kita, malah makruh hukumnya kita bersiwak setelah tergelincir matahari. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah keadaan puasa orang yang merokok pada siang hari Ramadan? Jawapannya, puasanya terbatal kerana asap rokok termasuk perkara yang dikira sebagai zat. Ini kerana terdapat kesan yang jelas melekat pada mulut si perokok. Pandangan ini disebut oleh Al-Imam Al-Jurdani rahimahullah, dinaqalkan daripada pandangan Al-Imam Asy-Syarqawi. Jadi dikira zat, kerana kesannya dilihat pada mulut perokok tadi akan ada kesan hitam dan sebagainya, itu adalah zat kepada asap rokok tersebut. Tamam. Soalan-soalan nanti kita akan baca. Bagaimanakah pula dengan asap pembakaran bukhur atau kayu gaharu? Adakah jika seseorang menghidunya pada siang Ramadan termasuk membatalkan puasa? Jawapannya, puasanya tidak terbatal walaupun dia sengaja membuka mulutnya bagi menghirup asap tersebut. Ini kerana asap bukhur tidak dikira sebagai zat. Secara uruf tidak dikira zat. Urufnya dia tidak dikira zat. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala.
Baik. Apakah dhabit kemasukan sesuatu yang membatalkan puasa bagi rongga yang terbuka? Dhabit kemasukan sesuatu ni penting. Dhabit ni sangat penting. Dhabit kemasukan sesuatu yang boleh membatalkan puasa bagi rongga yang terbuka adalah seperti berikut. Bagi telinga, makna dhabit yang mana menyebabkan dia, kalau kita masuk je batal puasa kita. Jadi bahagian telinga pada an yasila ad-dakhilu fil udhuni ma wara al-muntabiqu minha. Yakni jika masuk sehingga sampai kepada had dalam telinga. Jadi sebahagian ulama menyebut bahawa bahagian dalam telinga adalah kawasan yang tidak wajib dibasuh ketika mandi hadas besar. Itu maksudnya kawasan dalam. Jadi kawasan yang mana jika masuk sehingga sampai kepada had dalam telinga, yakni kawasan yang tidak diwajibkan kita basuh ketika mandi wajib, maka tu dikira membatalkan puasa. Itu dhabit. Jadi maksudnya kalau di luar kawasan ni masih lagi dikira luar. Jadi kalau kita pakai earphone tu yang masih lagi ada, yang earphone yang jenis biasa, yang sampai di sini saja, di bahagian luar ni, maka tu dimaafkan. Tidak ada masalah. Tapi yang pakai tu yang dia ada macam apa ni, dia punya apa? Bat bukan duit siam. Dua bat, 3 bat kan ya. Itulah masuk dalam telinga. Itu batal. Kerana dia dah masuk dalam kawasan telinga. Para ulama bincang, adakah telinga termasuk manfas maftuh yang sampai kepada jauf ataupun tidak? Al-Imam Ar-Rafi'i radhiyallahu anhu sebut dalam kitab Fathul Aziz, kata ikut atibba tidak sampai. Dia tidak ada, dia melainkan masam, maksudnya ada satu urat yang kecil sangat yang mencapai kepada bahagian perut. Maksudnya masuk ke dalam kawasan rongga. Dan juga tak sampai ke otak. Dia tak ada satu kawasan yang menyampai ke otak. Baik. Tapi Imam Rafi'i jawab. Dia kata, walaupun macam tu, tetap juga dipanggil manfas maftuh, kerana tidak dinafikan, siapa pun tak nafi bahawa lubang tersebut sampai kepada tengkorak. Lubang telinga ni masuk ke tengkorak. Jadi bila masuk ke tengkorak untuk sampai ke otak tadi mungkin. Jadi tetap dikira manfas maftuh. Jadi pandangan mazhab Syafi'i juga kuat dalam masalah tersebut. Dikira manfas maftuh ni kerana zahirnya manfas maftuh. Tamam? Bagi ihlil apa dia? Yang ni lubang kencing ataupun lubang buah dada. Jadi dhabit masuk yang akan menyebabkan batal an yasila ad-dakhil fil ihlili ma wara'a ma yadhhar minhu 'inda taharruki. Jadi jika masuk ke dalam kawasan lubang tersebut, iaitu kawasan yang kalau kita gerakkan dia akan bergerak. Maksudnya kawasan ihlil ni, sebab dia di lubang kencing dengan kawasan buah dada. Lubang buah dada. Itu ibu yang menyusu. Dia ada lubang yang keluar air susu tu. Jadi kalau kita masuk jarum dan sebagainya ke dalam kawasan tersebut, yang kawasan tadi kalau kita gerakkan dia gerak, maka itu membatalkan puasa. Tamam? Sebagian ulama sebut kawasan lubang kencing kalau masuk melebihi hasyafah. Melebihi hasyafah. Sebagian ulama sebut macam tu. Tapi sebenarnya kalau yang azhar masuk saja ke dalam kawasan tu, dalam lubang kencing tersebut ataupun dalam lubang hasyafah tadi, dah dikira sebagai membatalkan puasa. Yang ketiga, bagi hidung. Hidung di mana tempat dikira sebagai kawasan yang dakhil, batin, an yasila ad-dakhil fil anfi ma wara al-qasabati jami'iha. Ma wara al-qasabati jami'iha. Yani masuk ke dalam hidung melebihi pangkal lubang hidung. Ini bahagian dalam. Maknanya yang membatalkan puasa dhabit bagi hidung adalah hujung, qaishum, dan lubang yang hujung sekali. Jadi kalau setakat hidung yang kita duk korek ni, itu masih lagi dikira sebagai luar. Jadi kalau kita duk korek dia, tak ada lagi lah, mungkin ada orang korek hidung macam tu, Hasmi. Korek sampai dalam ni tu. Korek sampai lubang masuk tu. Pedih hidung. Tak ada. Orang korek luar ni saja. Luar ni masih lagi dikira sebagai zahir. Tamam? Kau Azmi korek lubang dia besar sikit, lubang hidung ni tengok. Lubang hidung jangan mamak. Bagi lubang punggung. Saya tak tanya siapa-siapa lah. Bagi lubang punggung dan kemaluan,
an yasila ad-dakhilu fi ad-dubur. An yasila ad-dakhilu fi ad-duburi wal farji ma wara'a ma yajibu ghasluhu fil istinja. Yakni jika masuk ke dalamnya melebihi kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja. Mana kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja? Bahagian zahir yang dibuang. Jadi sebab tu kalau ada soalan semalam ditanya, kalau tengah duk basuh najis, tiba-tiba dia masukkan sikit jari dia ke dalam lubang punggung untuk buang najis yang ada kat situ, batal puasa. Kerana dia masukkan sebahagian daripada jari dia ke dalam tu. Baik. Tamam. Jika seseorang wanita dipaksa bersetubuh atau seseorang dipaksa makan, adakah terbatal puasanya? Terdapat dua pandangan dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dipaksa bersetubuh dengan paksa makan. Adakah batal puasa orang yang kena paksa makan ni? Contoh Hazmi paksa idham makan. Hazmi pegang handset dia, makan. Tiba-tiba dia pun tiba lah kan. Pandangan yang asah di sisi al-Imam Rafi'i adalah batal puasa mereka tersebut, manakala pandangan yang al-asah, pandangan yang asah juga, ya, pandangan asah di sisi Imam Rafi'i terbatal puasa, manakala pandangan yang asah di sisi al-Imam Nawawi tidaklah batal puasa mereka tersebut. Jadi Imam Nawawi terjihkan pandangan tidak batal puasa. Kenapa? Kerana dipaksa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya pula, yang memaksa kita tadi adalah orang yang punya kemampuan untuk memaksa. Tapi kalau yang memaksa tadi, contohnya Muhammad Abu Nur, paksa Ijaz suruh makan sambil pegang dia punya iPad. Amu makan, paksa itu. Ijaz pun terus ambil nasi, bohlah mulut, dengan harapan kena paksa. Tak. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab budak memaksa orang yang lebih dewasa, tu benda yang orang panggil apa? Boleh dihalang. Faham tak? Perempuan ada karate, laki tu bodoh ya, memang paksa setubuh, terus kawan pun tak apalah, setubuh bilah. Tak boleh. Kalau dia boleh halang diri dia daripada perkara tersebut, maka dia dikira masih mampu untuk menghalang. Faham? Soalan yang seterusnya, tertelan air liur adakah membatalkan puasa? Ianya tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Ini jawapannya. Tak batal puasa jika dengan 3 syarat. Yang pertama, mestilah air liur tersebut berasal dari tempat keluar. Dimaksudkan dengan tempat keluarnya adalah seluruh bahagian mulut. Itu maksud tempat keluar air liur. Dan air liur ni adalah sababul hayah. Apa dia ayat Quran dia? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata ulama, al-Imam Rafi'i sebut dalam Fathul Aziz, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Al-ma' tadi maksud dia apa dia? Air liur. Menjadikan daripada semua kehidupan tadi hidup dengan air liur tadi. Air liur ni adalah sababul hayah. Kalau tidak kering mulut, dia akan rosak mulut kita. Tamam. Dimaksudkan dengan tempat keluarnya adalah seluruh bahagian mulut. Ini berbeza dengan air liur yang berada bukan pada tempat asal keluarnya, seperti berada pada bibirnya. Ini tak betul. Tak boleh. Bukan pada lidahnya. Pada lidah masih lagi dalam kawasan mulut. Dikeluarkan, masuk balik. Tapi kalau dikeluar, contoh air liur ni, kita tak di hujung lidah, keluar, masuk balik. Tapi kalau yang di bibir, yang ni bukan daripada tempat asalnya. Maksudnya air liur itu dah kena pada bibir, kemudian dimasukkan balik, maka pada waktu tersebut batal puasa. Bukan pada lidahnya, ataupun dia pada bibir, kemudian dia memasukkan semula air liur yang terlekat pada bibirnya ke dalam mulut, lalu menelannya, maka terbatal puasa tersebut. Yang kedua, syaratnya mestilah air liur tersebut bersih, khalis, maksudnya suci daripada campuran yang lain. Ini bermaksud jika air liur tersebut bercampur dengan najis seperti darah yang keluar daripada gusinya, maka akan terbatal puasa jika menelan air liur tersebut, melainkan kerana terlalu sukar untuk dia asingkan perkara tersebut setelah dia kumur.
dengan bersungguh-sungguh untuk membuang darah yang ada pada gusinya, dan akhirnya keluar balik, maka itu dimaafkan. Li'ajzi, kerana sangat sukar untuk kita nak asingkan perkara tersebut. Tamam? Yang ketiga, mestilah air liur tersebut tidak bercampur dengan suatu perkara lain, contohnya seperti bercampur air liurnya dengan kesan minuman kopi. Maka terbatal puasanya jika menelan air liur tersebut. Jadi kalau kata tercampur dengan tu, air liur tu terasa air kopi. Tapi kalau rasa kopi je semua, maknanya sedang minum kopi tu. Dia rasa kopi. Betul rasa macam susu pula. Rupanya kopi campur susu. Faransawi. Ya. Tengah minum kopi tu. Betul rasa macam air liur dia. Tapi cawan duk kat tangan. Itu rezeki. Kan? Lepas tu orang yang kalau kata dalam bab puasa, kata ulama, kita nak tegur bila orang yang buka puasa ni. Kalau dia tak sengaja tengah duk makan. Kalau ghalib hal orang tersebut ahli taqwa, jangan ditegur. Biar dia makan. Contoh kita tengok ahli taqwa, nampak ni orang baik, tok guru. Tapi tengok-tengok pagi tu tengah duk pepak aiskrim. Tok guru buka peti air pagi tu tengok, alah ada aiskrim anak dia punya. Cornetto. Beli semalam. Kalau apa? Duk kat meja duk pepak aiskrim Cornetto. Bini lalu, jangan tegak. Biar sampai habis Cornetto dulu. Lepas habis Cornetto, tok lelaki ambil nasi pula sepinggan. Biar lagi. Jangan ditegak. Kenapa jangan tegak? Kerana ghalib ahwalnya tu taqwa, ahli taqwa. Dia orang baik. Orang yang soleh. Jadi itu rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Lepas dia dah makan lagi baru tanya dia. Abang ingat tak tadi buat minta apa ni? Hari ni puasa ni. La ilaha illallah. Kenyang lah. 4 kali dah semua. Tapi kalau orang ni bukan ahli taqwa, kita dah kenal kata dia ni ahli taqwa. Kan? Jenis pokok taqwa ni jenis puasa pun tak puasa lagi dia tak puasa. Kan? Jenis-jenis macam ni, kalau kita nampak dia baru nak makan dia kena tegak dah. Hari ni puasa. Terus kita kena tegak. Disebut di sebahagian para ulama sedemikian. Mana? Ni kawan baru nak rasa, kawan tok guru, orang soleh, duduk dengan tok bilai, tok siap, noja. Apa dia? Noja apa dia? Tok siap apa tu? Yang orang Johor kan panggil noja kan. Depa ni mengkaki masjid. Duduk di masjid. Pegang aiskrim, tak ada masuk mulut, Tok Iman tegak. Hai, puasa hari ni. Allah. Rugi. Bagi dia minum dulu sikit. Bagi kurang-kurang satu gelas, kan? Kurang okey lah. Faham? Kalau dia terlupa lah. Mestilah air liur tersebut, yang ketiga, syarat dia apa dia? Mestilah air liur tersebut tidak campur dengan suatu perkara lain. Contohnya seperti bercampur air liurnya dengan kesan minuman, kopi. Maka terbatal puasanya jika menelan air liur tersebut. Ini perlu diberi perhatian oleh seseorang yang membasahkan benang dengan air liurnya atau membasuh kayu siwaknya dengan air, kemudian mereka menelan kesan air yang terlekat pada benang yang dibasahkan, maka ini boleh menyebabkan terbatalnya puasa. Jaga-jaga perempuan yang nak menjahit, maka biasanya dia akan basahkan benang dengan lidahnya. Bila dia basah dengan air liur yang ada pada mulut, kemudian dia masuk sekali lagi pula. Sebab dia try tengok tak boleh masuk. Lepas tu dia buat sekali lagi. Yang ni boleh batal puasanya. Kerana telah bercampur dengan air liur yang lain. Sebab air tadi dah ada pada benang tersebut. Kena jaga-jaga. Jadi macam mana cara nak buat dia? Keringkan ataupun kerak terus tempat tersebut. Dan kita ni. Itu cara dia. Masalah semalam yang berkaitan dengan benang yang masuk ke dalam mulut sampai ke dalam perut. Kan? Kalau dicabut, batal puasa. Kalau tak dicabut, batal solat. Baik, macam mana dia nak buat? Dicabut ketika dia ghafil, betul tak? Ketika dia ghaflah. Waktu dia tengah lalai tu, cari cabut. Orang lain cabut. Dengan dia cabut. Orang lain yang cabut ketika dia sedang lalai. Maka puasanya sah pada waktu tersebut. Baik. Kalau dia tak mau cabut, waktu semayang ada. Macam mana dia nak semayang? Ini ada dalam kitab Fathul Aziz. Al-Imam Rafi'i syarah, dia kata, Imam Rafi'i kata dalam Fathul Aziz, dalam waktu solat, kalau tak dicabut, batal puasa. Maka dicabut. Biar batal puasa, jangan tinggal solat. Kerana puasa boleh diqada. Manakala solat tidak boleh diqada kalau tidak ada uzur. Puasa, solat
tidak boleh ditinggalkan dalam apa jua keadaan sekalipun. Kecuali mati ya. Tidak. Solat kan ada solat syiddatul khauf, solat bersama sekali. Macam mana pun kena solat sekadar yang mampu. Jadi kalau kata tidak boleh cabut, kalau kata dia tak solat, kalau cabut batal puasa. Kalau tak cabut, masalahnya terkeluar dan bersambung dengan perut dia, maka dia bersambung dengan najis, batal solat dia nanti. Maka dibuat macam mana? Dicabut sampai membatalkan puasanya. Sebahagian ulama kata terus sembahyang dalam keadaan macam tu, dia dikira uzur. Ada dua pandangan ulama. Pandangan kedua kata teruskan dia solat dengan keadaan tersebut dan kemudian qada setelah itu. Qada solat itu setelah itu. Jadi puasa dia pun tak batal dan dia pun solat pada waktu tersebut dengan keadaan solat tadi. Tamam? Fathul Aziz ni ajib betul. Dia buat keluar istidlal dan kemudian cara bagaimana para fuqaha memahami masalah. Fathul Aziz bi syarhil wajiz. Cuma Imam Rafi'i dengan Imam An-Nawawi, kita pandangan yang tahrir adalah pandangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Macam kalau kita nak baca untuk nak tengok macam mana fuqaha berfikir, macam mana fuqaha Syafi'iyah berfikir dengan tajam, kena baca kitab Fathul Aziz. Fathul Aziz bi syarhil wajiz. 23 jilid. Tamam. Al-Imam Al-Ghazali, kitab-kitab dia masya-Allah tabarakallah. Saya ada kitab Tahsinul Ma'aqis. Tahsinul Ma'aqis yang dicetak di Kuwait, 4 jilid tu. Tu bila dilihat balik, Imam Ghazali bahas tentang macam mana fuqaha Syafi'iyah berbahas dan berbeza pandangan dengan Hanafiyah dan sebagainya. Imam Ghazali terkenal sebagai ahli aqliyah dan juga naqliyah dulu sekali. Jadi kuat hujah beliau tadi, sangat mantap dengan mantiknya dengan sebagainya, boleh dilihat dalam kitab tersebut. Tamam. Jadi itu yang ketiga. Syarat 3 tu bagi air liur. Seterusnya soalan yang ke-26, bagaimana pula dengan seseorang yang terkena penyakit gusi berdarah? Adakah terbatal puasanya jika tertelan darah yang sering keluar tersebut? Menurut pandangan Al-Imam Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, syarah bagi Minhaj Al-Talibin, karangan Al-Imam An-Nawawi, jika ini menyukarkan seseorang tersebut untuk membersihkan mulutnya sepanjang masa disebabkan keluarnya darah yang berterusan, maka diberi kelonggaran padanya dan cukup sekadar dia meludah air liur tersebut serta dimaafkan kesan darah yang masih berada di dalam mulutnya. Sebaiknya dia kena ludahkan juga. Tamam? Jadi kalau dia nak kena bersih sepanjang masa tu menyusahkan dan menyukarkan diri dia, maka cukup sekadar dia meludah saja. Bila rasa darah tu, ludah. Darah dia ludah untuk mengurangkan tersebut, dan kemudian kalau ada lagi kesan-kesan tadi dimaafkan. Ada orang yang kena penyakit gusi berdarah ni. Biasalah. Yang seterusnya, adakah sudah dikira bersegera berbuka puasa bagi seseorang yang berbuka dengan cara berjima' atau memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinganya? Jadi ini jenis orang kata dah segera berbuka puasa kan, disuruh kita segera berbuka puasa. Jadi dikira tak tengah duduk dalam jam, tamar tak ada, azan dah bunyi, pasti betul azan tu, jangan azan asap ya. Ini azan asap ataupun azan subuh belah negara Zimbabwe tu, dia punya frekuensi dah laju, kereta dia punya mahal, dengar yang daripada Wakanda, azan daripada sana bunyi dalam kereta dia, kawan pun terus buka puasa pada maghrib tak masuk lagi, pasti di tempat dia lah. Kalau kata bunyi macam tu, dia boleh tak dengar azan di tempat yang dia berada pada tersebut dengan waktunya? Dia nak kena batalkan puasa dengan cara masukkan sesuatu ke dalam telinga dia, jolok telinga dia masuk dia, nak bagi batal puasa. Ataupun waktu ketika di rumah tak ada tamar, ada bini dia, jima' bini tu, azan terus jima' bini tu dia. Sakan ni kan. Jadi kata jawapan, terdapat perbezaan pandangan pada masalah ini. Perbezaan tersebut berlaku ketika mentafsirkan maksud bersegera berbuka puasa. Kerana itu yang menjadi perbezaan pandangan ulama. Adakah ianya bermaksud memutuskan kesan puasa? Jadi bersegera berbuka tadi dengan maksud apa? Memutuskan kesan puasa jika telah sampai waktu,
Bukan sampau tu. Sampau tu apa ni, mungkin dapat ampau tu. Kalau sambau, hak duk bagi makan burung tu. Lebih syarah pula lah. Hakim tolong tanda. Sampai waktunya, atau ianya bermaksud mengambil sesuatu yang boleh memberikan tenaga setelah penat berpuasa. Jadi ada dua maksud sini. Bersegera buka puasa ni dengan maksud apa? Maksudnya memutuskan kesan puasa, yang ini memutuskan puasa, ataupun mengambil sesuatu yang memberikan tenaga kepadanya setelah penat berpuasa. Ini ada dua maksud. Berdasarkan dua maksud ni, khilaf ulama. Al-Imam Al-Bujairbi memilih pandangan yang pertama, iaitu maksud segera berbuka adalah dengan memutuskan kesan puasa jika telah sampai waktunya. Beliau mengatakan pandangan ini lebih utama. Jadi Imam Bujairbi kata maksud bersegera tadi memutuskan puasa. Jadi maknanya kalau kata waktu telah masuk dan kita tidak ada perkara yang boleh untuk berbuka puasa pada waktu tersebut, maka batalkan puasa kita. Maksudnya gitu. Manakala pandangan yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syarqawi rahimahullah, Syekhul Azhar Syarif, bahawa berhasil sunnah segera berbuka itu dengan mengambil sesuatu yang menambahkan tenaga orang yang berpuasa, bukannya dengan jima', kerana padanya melemahkan kekuatan serta mendatangkan mudarat. Mana waktu ketika terlalu lapar, jima', maka itu berbahaya. Terlalu kenyang juga berbahaya. Ini adalah pandangan yang muktamad seperti yang disebutkan di dalam Hasyiah Asy-Syabramallisi bagi Nihayatul Muhtaj. Tamam? Jadi ada dua pandangan lah. Baik. Jadi jangan kata orang duk bincang sebelum ni kalau dah alang-alang. Sebab apa saya sebut telinga? Kenapa tak sebut hidung? Kerana hidung, tempat nak batal dia jauh dalam. Batal ada orang kata korek tu hidung lah. Kadang-kadang tengok kawan-kawan korek hidung yang terus dia kata, batal puasa korek hidung. Tak, korek hidung tidak batal puasa. Kerana dhabit bagi hidung adalah hujung lubang dia. Hujung lubang yang di dalam. Sama? Tengok balik dhabit tu, penting. Dhabit tu sangat penting. Baik. Yang ke-28. Soalan 28. Apakah hukum puasa seseorang yang sedang bersetubuh dan setelah itu dia tersedar bahawa fajar telah menyingsing? Orang tengah duduk bersama dengan isterinya, tiba-tiba sedar waktu itu fajar telah menyingsing. Jika fajar telah terbit dalam keadaan seorang tersebut sedang bersetubuh, jika dia mencabut kemaluannya ketika itu juga, maka sah puasanya. Namun jika dia berterusan melakukan perkara tersebut, maka diwajibkan ke atasnya qada dan kafarah. Bukan hanya qada saja, kafarah sekali. Kerana apa? Kerana dia dikira sengaja. Bersetubuh pada siang hari Ramadan. Boleh? Baik, yang soalan ke-29. Apakah hikmah bersahur? Hikmah bersahur adalah menguatkan untuk berpuasa. Ini hikmah sahur. Yang kedua, membezakan kita dengan ahli kitab. Dan disunatkan bersahur walaupun masih kenyang. Kenyang pun kena sahur juga. Ini berbeza dengan pandangan Al-Imam Ar-Ramli yang mengatakan bahawa tidak disunatkan bersahur jika dalam keadaan kenyang. Ini seperti yang dinakalkan oleh Al-Imam Ba'ashin di dalam kitabnya Bushrul Karim. Diambil perhatian. Yang ke-30, adakah makruh bagi seseorang yang bekerja sebagai tukang masak merasa makanan pada siang Ramadan, sedang wujud pekerja yang bukan Islam yang boleh membantunya merasakan makanan tersebut? Ada orang lain yang boleh rasa makanan, dan chef yang besar Islam. Maksud tu Ramadan dan dia nak kena rasa, pun cukup dengan orang lain yang rasa, yang ada orang bukan Islam dalam dapur tersebut. Hukumnya tidak makruh, kata ulama. Tidak makruh untuk dia rasa pada hak tukang masak tersebut, walaupun terdapat orang lain yang boleh merasa makanan tadi. Kenapa? Ini kerana kemungkinan orang yang lain tidak tahu bagaimana menentukan kesedapan makanan tersebut, melainkan dia sahaja. Kerana dia saja yang pakar, jadi dia boleh tahu masin mana apa semua sekali, masam ke. Itu maksudnya. Sebab tu orang perempuan ni bukan hanya tukang masak je lah, termasuk kepada ibu-ibu yang duduk di dapur, bapak-bapak pun yang duduk masak.
dah PKP ni, tak ada apa pergi mana. Kali pok pun mau masuk dalam, dah pok. Masak makanan untuk isteri. Jadi kalau kata dia nak rasa boleh. Tapi jangan sampai setengah periuk lah. Setengah periuk tu tak rasa lagi. Tu baik, tak apa. Seorang yang meninggalkan berniat pada waktu malam dengan sengaja. Soalan seterusnya. Adakah diwajibkan ke atasnya menggantikan puasa tersebut secara langsung setelah tamat Ramadan? Tinggal niat pada malam hari tersebut dengan sengaja. Al-Imam Mujarimi mengatakan bahawa pandangan yang rajih diwajibkan segera menggantikan puasa tersebut bagi yang sengaja meninggalkan niat, manakala yang tidak sengaja diharuskan baginya at-taraqi, yakni tidak bersegera. Jadi yang sengaja tinggal wajib segerakan qada. Manakala yang tidak sengaja tidak diwajibkan bersegera. Al-Imam Amirah pula menangkalkan daripada Syarah Muhazzab karangan Al-Imam Nawawi dengan mengatakan bahawa seseorang yang sengaja meninggalkan niat tidak diwajibkan kepadanya bersegera menggantikan puasa tersebut. Jadi Imam Nawawi mengatakan yang sengaja tinggalkan niat tidak diwajibkan kepadanya bersegera. Jadi ada dua pandangan lah. Ada yang wajib, ada yang kata tidak wajib bersegera. Kakak duduk agak. Duduk. Soalan yang ke-32. Jika seorang kanak-kanak berniat puasa pada malamnya, kemudian pada siang harinya dia cukup umur, yakni baligh, bagaimanakah keadaan puasanya? Budak kecil, jadi tak cukup umur lagi waktu ni. Dengan tahun Qamariyah lah. Yang macam kita bincang dalam kitab fiqh. Berapa umur kanak-kanak? Paling awal berapa? Apa dia? 9 tahun. 9 tahun Qamariyah. Takribiyah kan? Jadi kalau sampai umurnya dan dah cukup umur baligh, maka pada waktu tersebut kemudian pada esoknya siang hari itu dia bercukup umur dah, baligh. Bagaimana keadaan puasanya? Al-Imam Jalalul Mahalli rahimahullah mengatakan bahawa diwajibkan baginya menyempurnakan puasa tersebut dan tidak perlu baginya menggantikan puasa tersebut kerana dia telah berniat pada semalam hari. Tamam. Jadi ini adalah selesai soal jawab dan juga hukum hakam berkait dengan puasa secara ringkas, yang nanti akan ada tambahan lagi insya-Allah berkenaan dengan masalah tersebut. Sebelum kita masuk pada hakikah ni, kita puasa menurut hakikah, kita baca sikit soalan sementara kita nak baca ni. Assalamualaikum. Dikira istimna itu apabila telah keluar mani, atau perbuatan berserta muqaranah niat istimna itu sudah dikira istimna? La. Istimna ketika perbuatan tersebut tanpa keluar mani, maka tak dikira istimna lagi. Istimna talaq khurujul mani, maksudnya khurujul mani, sehingga keluar air mani tersebut, inzal maknanya. Itu baru dikira membatalkan puasa tersebut secara mutlak. Tamam? Tapi perbuatan tadi telah berdosa. Cuma batal tak puasa dia? Tak. Batal puasa ketika inzal. Tamam? Ini khurujul kharij, maksudnya keluar sesuatu. Tamam. Yang kedua, soalannya, adakah harus seorang itu menangguhkan sedekahnya sehingga bulan Ramadan untuk mengejar fadilat? Boleh. Tidak ada masalah. Kerana pahala ketika Ramadan itu lebih berganda. Soalan seterusnya, sekarang kan sudah ada takwim yang dikeluarkan oleh majlis agama. Adakah memadai jika hanya bergantung kepada takwim untuk mengetahui bilangan hari dalam bulan Sya'ban dan bilakah akan bermula 1 Ramadan? Tidak boleh. Mesti dengan ru'yah. Mesti ru'yatul hilal. Tidak cukup dengan hanya hisab sahaja. Tamam? Kemudian tanya lagi soalan, bagaimanakah jika pesakit menggunakan ubat yang berbentuk asap ataupun wak? Sebab sekarang ada ubat asma, ini inhaler yang berbentuk asap. Berbeza dengan inhaler biasa yang menggunakan debu halus. Ya, baik. Kalau kira gini, dengan maksud ini yang berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau ada inhaler yang berbentuk asap, dia lagi bukan berbentuk wak tersebut ataupun yang ada zat, dipanggil bakhakh rabu, dipanggil dalam bahasa
dalam bahasa para ulama, ataupun fakhakh rabu. Dia panggil inhaler. Khilaf ulama pandangan masalah tersebut. Pandangan ulama mazhab Syafi'i yang kalau berbentuk wak batal puasa kerana dia ain. Dan kalau kata yang tidak berbentuk wak, kalau ada bentuk yang satu lagi yang berbentuk asap dan sebagainya, maka pada waktu tersebut tidak dikira batal. Kalau ada yang berbentuk wak, bentuk asap tadi, maka tidak ada masalah. Tapi kena tanya baliklah kepada perbahasan ulama tentang masalah tersebut. Adakah wak tadi yang nampaknya seakan-akan asap tadi, adakah benar asap ataupun memang ada zat juga tapi dia halus? Maka tetap juga batal kalau macam tu. Cuba kita tengok balik macam mana ulama bahas tentang masalah baqah. Okay. Jadi ada beberapa pandangan ulama dalam masalah berkenaan dengan baqah ni. Panjang masalah dia. Cuma saya ringkaskan. Sebab ulama berbincang tentang masalah baqah, iaitu inhaler ni, yang digunakan oleh orang yang penyakit asma. Kerana baqah ni adalah dawa sa'il. Lakinnahu asna isti'malihi yakhruju kal hawa alladhi lahu dharrat as-saghirah. Dia keluar macam angin, tapi dia ada zarrat saghirah. Fahuwa ala kulli hal mubtilun lis-shaum. Ala kulli hal batalkan puasa. Dia akan membatalkan puasa. Ini betala'a dhalik. Kalau kata dia telan tersebut. Li'annahu 'ainun wasalat ila jawfin. Karena dia ain, zat yang mana sampai kepada perut. Wala haraja 'alaihi fi isti'malihi li hadha ad-dawa' fi halatil marad. Jadi tidak ada masalah kalau digunakan pada ketika sakit. Idzil maridu rufi'a anhu al-haraj. Wal aula 'alaihi an yumsika baqiyata al-yawmi ihtiyatan. Dan lebih baik baginya untuk dia imsak juga. Dia pakai baqakhah ar-rabu, kemudian dia imsak. Dia tidak makan macam orang lain sebagai ihtiyat. Fa inna minal ulama al-mu'asirin man yaqulu bi'adami fitrihi wa anna sawmahu sahihun kama sayati. Jadi ada sebagian ulama kata sahih, puasanya sah. Wa amma wujubul qada'i fa in shafahu Allah ta'ala minal marad fa 'alayhi al-qada' kama qala ta'ala faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kena qada' balik puasa kita kalau kata kita mampu berpuasa. Wa amma illam yushfa wa lam yurjal bur'u. Maksudnya kalau kata dia tidak lega dan tidak diharapkan lega. Kenapa? Kerana sakit tadi berpanjangan. Minal marad fala qada'a alaih lakin alaihi it'amu miskin an kulli yawmin muddah. Kena bayar fidyah. Ini dipegang oleh para ulama dan muwafaqah dengan mazhab kita al-Imam Syafi'i. Jadi ada pandangan ulama tentang masalah inhaler ni. Pandangan pertama, menggunakan inhaler bagi orang yang berpuasa ini membatalkan puasa. Kerana dia ain. Ini pandangan Dr. Wahbah Zuhaili dan sebagainya. Dan kemudian pandangan yang kedua, menggunakan inhaler ini tidak membatalkan puasa. Ini yang dipegang oleh Lajnah Daimah lil Buhus al-Islamiyah al-Alimiyah bis Saudiyah. Ini kata Syekh Dr. Zain, dia sebut yang Saudi keluarkan macam tu. Dan juga Syekh Usamah Al-Khilawi ala tafsil indah. Dan mereka kata tidak batal kerana li'annahu laisa fi hukmil akli wasyurbi biwajhin min al-wujuh. Kerana dia bukan makan dan minum. Ada yang guna hujah macam tu. Sama. Kemudian dan kata Dr. Zain, Habib Zain Aidrus kata, walakin fuqaha'una as-sadah asy-syafi'iyyah fi ba'd al-masail allati yattaru as-sha'im ilaiha qalu bil 'afwi 'an dukhuli syai'in li jawfihi. Kata sebahagian pandangan ulama mazhab Syafi'i sendiri berpandangan kalau kata satu masalah tadi terpaksa bagi orang yang puasa tadi menggunakan perkara tersebut kerana darurat, maka pada waktu tersebut tidak membatalkan puasa. Wa min amthilatiha ma zakarahu al-Imam Zakaria al-Ansari radhiyallahu anhu, apa yang disebut oleh Imam Zakaria al-Ansari, walau kharajat maq'adatil mabsur thumma 'adat lam yuftir. Kalau keluar usus orang yang keluar disebabkan kerana buasir,
kemudian dia masukkan semula, maka itu tidak membatalkan puasa tersebut. Wa kadza in a'adaha 'ala al-asah. Tu kalau dia masuk sendiri. Begitu juga kalau kita yang memasukkan, 'ala al-asah tidak membatalkan puasa. Litirarihi ilaih. Kama la yubtilu. Dan begitu juga tidak membatalkan suci bagi orang yang mustahadah bi khurujid dam. Keluar darah tidak membatalkan puasa orang yang istihadah. Zakarahu al-Baghawi wal Khawarizmi. ويوجه أيضا بأنه كالريق إذا ابتلعه بعد انفصاله عن الفم على اللسان. Dan ada sebagian taujihkan pandangan tersebut, kata dia seumpama air liur, yang mana masuk ke dalam mulut. Qala al-'allamah Ibnu Hajar rahimahullah ba'da dhikrihi li mas'alati al-mabsur wastadalla lahu bi adillatin rufi'a al-haraj 'an al-ummah wal qiyas 'ala al-'afwi 'amma marra fi syurut as-salah. Tamam. Antara pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Ayo. Baik. Jadi ada dua pandangan, ada yang kata batal, ada yang kata tidak batal. Faman yubtuliya bi syai'in falyuqallid man ajas. Siapa yang terbalak dengan sesuatu, maka dia boleh ikut dengan siapa yang dia yang membenarkan, para ulama yang membenarkan. Soalan seterusnya. Jika benang yang dicabut tadi bukan dengan lalai, akan tetapi dengan sebab dia dipaksa untuk cabut benang itu sendiri, boleh Ustaz? Dipaksa untuk cabut. Kerana mungkin ilah lalai itu adalah berkurangnya akal, dan begitu juga pada isu dipaksa ini, yakni hilang kebebasannya. Kena tengok balik, nazar balik pada masalah tersebut. Jadi dia dipaksa untuk cabut. Baik. Adakah dia termasuk dengan perkara tadi? Nanti kita tengok balik masalah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz, jika dalam mulut seorang itu ada najis dan dia berkumur-kumur untuk menghilangkan najis tersebut dengan keadaan mubalaghah, maka jika tertelan air tersebut, adakah membatalkan puasanya? Tidak membatalkan puasa. Kalau tertelan. Karena dituntut baginya untuk mubalaghah pada waktu tersebut, untuk membuang najis. Ini soalan daripada sahabat saya ni. Macam mana hukumnya bagi orang yang menyedut ubat resedung yang hanya menghidu aroma untuk melegakan pernafasan? Adakah hukumnya seperti mana menggunakan inhaler bagi orang yang sakit asma? Baik. Kalau kata ubat resedung, dia punya asap tersebut sama seperti asap bukhur. Dia tak kira macam dengan apa ni, dengan rokok. Maka hukumnya adalah sah. Batal, tidak batal puasanya. Faham? Karena dibezakan rokok dengan asap bukhur, dan asap bagi orang yang menyedut ubat resedung sama juga. Jadi lebih pada asap. Walaupun sengaja disebut tadi. Dan Fathul Alam sebut walaupun sengaja dia buka mulut dia untuk bagi bukhur masuk dalam mulut, pun tidak membatalkan puasa. Kerana dia tidak dikira zat, dia tidak dikira sebagai zat seperti mana asap rokok di segi uruf. Begitu juga dengan asap resedung. Salam Ustaz, nak tanya macam mana pula dhabit untuk rasa makanan tu ya? Dhabit untuk rasa makanan, bagi rasa. Jangan sampai dia lebih rasa, dia rasa bukan masuk ain. Dia hanya rasa saja, sebab rasa dari rasa kita di lidah. Bukan di tengkok, bukan di kerengkung. Di lidah ni saja. Jadi kalau kita letak manis tu akan terasa. Itu saja. Bukannya masukkan ain dia. Pitak ayam pula seketui. Tu bukan rasa. Tu duduk sedut ayam tu duduk. Minum ayam tu. Tak. Dia rasa sikit dia letak. Yang sekadar bagi dia boleh rasa. Dan orang yang masak dia tahu dah rasa macam mana. Kita yang tak masak tapi rasa apa, kita tak erti. Duduk tak. Kalau tak rasa apa, buah garam yang senduk pegang macam mereka buat lawak bedor tu. Tak senduk, sedok, rasa. Tak masin, buah garam. Buah garam duk rasa kat tu. Sampai kiamat tak masin. Tak masin kok mana, duk rasa hak duk pegang tu.
Boleh. Ni ada orang tolong jawab ni. Jangan telan kot. Rasa dengan lidah. Dia kata. Memang rasa dengan lidah. Jangan telan. Telan sampai rasa dekat ni. Kalau rasa tu sampai ke dalam tengkuk, rasa yang sampai, dimaafkanlah. Tapi kalau ain dia sampai, batal puasa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pula dengan orang yang mencabut gigi? Adakah batal puasa jika tertelan darah? Kalau kata susah untuk nak taharrus daripada perkara tersebut, maka dimaafkan. Afdalnya untuk dia qada balik puasa tersebut. Afdalnya. Kerana dia boleh cari waktu lain untuk cabut gigi. Mungkin pada waktu malam dia cabut gigi. Tadi kata tak, doktor tutup Ustaz. Tak apa. Jadi maksudnya dia dalam keadaan darurat. Dia sakit gigi waktu tu dan tak boleh cabut gigi waktu sakit. Sakit cabut gigi lagi bahaya. Doktor pun tak pergi cabut. Lepas tu lah Ustaz. Tak apalah. Lepas tu pun dikira darurat sebab doktor suruh mai waktu tu. Dan tak ada waktu lain dah. Melainkan doktor suruh mai pada waktu tersebut, dan kalau kata tertelan, dimaafkan. Cuma sebaiknya dia qada balik puasa tersebut. Salam Ustaz, nak tanya bab qada puasa bagi orang mati. Jika orang mati tak sempat nak qada, kena bayar 2 mud bagi tiap-tiap hari yang ditinggalkan. 2 mud? Kenapa 2 mud? 1 mud saja. 1 mud saja. Kecuali yang banyak tu nama dia mud. Mahmud kemudian tak melawak. Jadi bayar 1 mud saja, no? Kalau kata 1 tahun yang ditinggalkan. Kalau 2 tahun 2 mud. 3 tahun 3 mud. Bayar ambil mud tu jual. Tapi jika waris dia ada ganti puasa baginya, perlu bayar lagi atau tidak denda 2 mud tu? Kurang faham bab ni. Baik, tengok balik kepada perbahasan berkenaan dengan yang kena bayar fidyah dengan yang qada saja. Bukan semua yang wafat itu wajib baginya fidyah. Tak wajib semuanya. Kecuali kalau kata dia tinggal puasa dia yang lama, dia tak sempat qada. Yang tu dia sebab dah masuk tahun yang baru, dia masih tak qada lagi, yang tu kena orang panggil apa? Qada. Tapi kalau tahu kata dia memang tak pernah tinggal puasa. Sejak daripada baligh, dia kata dia tak pernah tinggal puasa. Dan dia ingat betul. Tak tinggal puasa langsung. Sayyidatina Nafisah radhiyallahu taala anha, waktu ketika hampir wafat, beliau dalam keadaan nazak tadi, pembantu dia ataupun hamba dia kata, bukalah puasa. Dia kata, kamu suruh aku buka puasa. Aku dah 30 tahun dalam keadaan macam ni. Maksudnya 30 tahun berpuasa sepanjang tahun. Kecuali hari haram saja tak puasa. Sepanjang tahun puasa. Maksudnya setiap hari kecuali hari haram, 5 hari dia tak puasa. Hari lain semuanya puasa. Masya-Allah. 30 tahun dalam keadaan macam tu. Dan kamu nak aku mati hari ini dalam keadaan tak puasa, dia kata. Dan kerana dia ahli puasa. Dan ada orang yang dibuka oleh Allah dengan jalan puasa. Ada orang yang dibuka oleh Allah dengan jalan solat. Ada orang yang dibuka oleh Allah jalannya dengan jalan ilmu. Nampak ibadahnya biasa saja, tapi ilmunya luas. Dan orang lain tak nak mengajak, macam dia mengajak. Penuh masa dia dengan mengajak saja. Ada orang yang macam tu. Nah, ada orang yang kalau macam tu diberi mungkin jalan kepada puasa tak dibuka kerana dia perlu minum, dia perlu makan untuk tenaga dia. Itu penuntut ilmu. Baik. Alhamdulillah masing-masing Allah Ta'ala bagi jalan kepada mereka. Yang penting sibukkan diri kita dengan yang hak. Nafsuka illam syagalatka bil haq, maka nanti akan disibukkan dengan batil. Sebab tu duduk di Mesir ni, kalau tak sibukkan diri kita dengan benda yang hak, mengaji, jumpa dengan para ulama, duduk dengan teman-teman, kawan-kawan, muzakarah ilmu, maka kita tak sempat nak buat benda yang tak boleh. Ini kenapa sempat buat benda tak elok ni? Buat benda-benda yang tak elok dan sebagainya, campur lelaki perempuan, na'udzubillah min zalik, berzina, na'udzubillah min zalik, melakukan perkara-perkara yang diharamkan dalam syarak. Kenapa berlaku macam tu? Kerana tidak sibukkan diri mereka dengan ilmu. Duduk sorang-sorang, dan kemudian suka cari jalan untuk nak buat benda yang haram. Jadi kita sendiri kena fikir. Baik. Jadi kalau kata dia dah bayar dah, sebab kerana dah lebih masa tahun, 2-3 tahun dia tidak bayar, setiap tahun yang bertambah maka makin bertambah mood dia, bertambah cupaknya. Tamam? Baik, puasa dia macam mana? Puasa sekali je kena qada. Tahun tu saja yang berganda, sebabkan puasa yang tidak qada tadi, puasa qada kena sekali saja. Baik, boleh tak orang lain puasa kepada dia? Boleh, tidak ada masalah. Baik, kalau ada 30 orang
30 orang anak murid dia. Dan dia pernah tinggal puasa 30 hari. Semua 30 orang tadi berpuasa dalam hari yang sama untuk tok guru tadi yang wafat untuk ganti 30 hari puasa dia. Boleh ke tidak? Boleh. Jadi sehari puasa tadi terangkat terus 30 hari bagi tok guru tadi. Daripada puasa 30 orang anak murid dia. Tamam? Karena puasa ni ibadah dia mustaqillah. Puasa ni ibadah dia berasingan. Jadi setiap orang dengan asingnya. Asing. Jadi orang ni hari yang pertama. Orang ni walaupun puasa hari yang sama, hari yang kedua, ni hari ketiga, hari keempat, dikira macam tu. Maka dikira qada bagi puasanya seluruh. Boleh. Buka balik dalam bab berkenaan dengan bahagian fidyah dengan qada, nanti insya-Allah akan faham. Baca elok-elok itu. Salam Ustaz, adakah seseorang itu perlu bergantung kepada hilal untuk berpuasa sedangkan dia jahil mengenai ilmu falak? Dia tak reti, tanya kepada orang yang reti. Bukan mesti dia yang duk pergi tengok. Kalau macam tu jenuh. Pakat duk naik atas menara Al-Ustaz. Kami nak kena tengok sendiri je tak? Baru kami percaya. Tak, sebab tu pentingnya ada pemerintah, ada kerajaan, ada orang yang meletakkan hukum. Karena mereka yang nanti akan tentukan perkara tersebut. Nampak? Kalau semua dibuat macam tu, letih. Semua pakat naik atas menara, semua pakat naik atas gunung nak tengok. Dia tak ada ilmu. Jadi dah kali tak puasa. Tak boleh. Dia tengok kepada orang yang berkelayakan untuk melakukan perkara tersebut. Nampak? Assalamualaikum Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan benang putih dan benang hitam dalam masalah bersahur? Benang putih tu kinayah kepada siang dan malam. Jangan pitak benang putih hitam pula. Ada sahabat yang tak macam tu pada permulaan sebelum faham ayat tersebut. Lepas tu baru faham kata rupanya. Kenapa? Ada sahabat tak faham. Macam mana sahabat tak faham? Kerana al-aslu fil kalam al-haqiqah. Aslu fil kalam haqiqah. Kerana para sahabat mungkin pegang ni kalam ni haqiqah. Lepas tu baru Nabi beritahu lah. Nah, ini adalah majaz ataupun kinayah kepada maksud siang dan malam. Tamam. Kemudian Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah bagi orang yang berpuasa di siang hari dalam keadaan berpuasa kuat mengumpat? Apakah sah puasanya? Sah puasanya tapi tidak dapat pahala apa. Ada dua orang perempuan sakit yang sangat teruk. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dalam kitab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab mana yang saya baca tadi? Dalam ni. Dalam Lataiful Ma'arif. Dalam kitab karangan Imam Ibn Rajab Hanbali. Diceritakan ada dua orang perempuan datang bertemu dengan Rasulullah mengadu sakit. Dan Nabi beritahu muntah apa yang ada dalam badan kamu. Maka mereka muntah, istiqa', talabul qai', muntah sungguh-sungguh dan keluar daging busuk yang sangat busuk. Maka apa kata Rasulullah? Nabi kata ini adalah daging orang-orang mereka ni berpuasa tapi memakan daging teman-temannya. Mengumpat. Dan dizahirkan terus mengumpat tadi. Pada zaman Nabi SAW, dikeluarkan terus dalam bentuk daging. Memang sungguh makan daging. Maksud tengah duk mengumpat tu, masuk daging kawan dia dalam perut dia. Dan memang sakit dan kemudian muntah keluar daging sungguh. Ini sebagai isyarat yang Nabi nak tunjuk bahawa berlaku sungguh. Daging tadi bukan sebagai majaz. Kata kamu mengumpat teman kamu seolah kamu makan daging. Tak, makan sungguh. Cuma kita tak nampak sekarang ni. Dan ada di kalangan wanita di kalangan pada zaman sahabat zaman Nabi diperlihatkan perkara tersebut. Muntah keluar habis semua daging. Ada dalam kitab Lataiful Ma'arif. Buka dalam kitab Lataiful Ma'arif ada cerita tersebut. Berlaku di depan disebutkan oleh para sahabat Nabi. Jadi orang yang mengumpat pada siang hari sah tak puasa dia? Puasanya sah tapi tak dapat pahala apa. Puasanya sah tapi tak dapat pahala apa. Dia seolah macam orang yang sembahyang pakai baju simbah ataupun baju tu dibasuh dengan air kencing. Itu tak sah terus. tak kena kias. Macam mana? Baju curi contohnya. Dipakai dengan baju curi. Baju curi sah semayang dia tapi tak dapat pahala apa. Assalamualaikum Sayyidi. Yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan yang nombor 4 tu lagu mana? Yang nombor 4 PDF muka surat 4 berapa? Apa dia? Yang diwajibkan puasa? Syarat wajib nombor 4 kan? Mampu berpuasa.
Yang nombor 4, yakni mampu berpuasa. Kemampuan untuk berpuasa dilihat pada dua sudut, iaitu secara hissiyah atau secara syar'iyah. Qudrah hissiyah bermaksud seorang hamba tersebut mampu berpuasa dan menanggung segala kewajipan sewaktu berpuasa. Jadi ini berbeza dengan orang yang sakit. Manakala qudrah syar'iyah pula terdapat keuzuran syar'i yang menghalang seseorang daripada kewajipan berpuasa. Itu maksudnya. Jadi kalau mampu berpuasa maksudnya mampu segi hissi dan mampu segi syar'i. Baik, kalau segi syarak dia ada keuzuran maka dia tidak dikira mampu, maka tak wajib baginya puasa. Contoh seperti perempuan haid. Itu maksudnya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau buasir tikam masuk balik. Tu dia. Kalau buasir tikam masuk balik. Oi. Ini ayat hebat ni. Adakah batal puasa? Tidak batal menurut pandangan yang asah. Kata Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita baca dah tadi. Dah ada orang turun jawab dah. Tak batal. Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya gusi berdarah tapi masa tu kita tak perasan. Tiba-tiba tertelan baru rasa ada darah. Setelah tu baru kita berkumur-kumur untuk membersihkannya. Adakah tetap batal puasa? Tidak batal kerana itu dikira sebagai orang panggil ajzi anit taharrus. Sangat susah untuk kita nak asingkan. Kerana duduk dalam mulut. Jenuh kita nak tak cermin tu selalu tengok. Tapi dia rasa. Cuma kita tak terberasa waktu tu. Maka waktu tu dimaafkan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukum puasa seorang yang telah berjima' di malam hari, kemudian dia tidak mandi junub sehingga hampir masuk zuhur? Oh, dia tak main subuh. Tak ada masalah. Itu bukan bahasan kita. Masalah sekarang ni sah tak puasa dia. Jadi jangan corner lagi tajuk. Ada ustaz-ustaz lagi lah ni. Hukum puasa seorang yang telah berjima' di malam hari, kemudian dia tidak mandi junub sehingga hampir waktu masuk zuhur. Ni apa ni? Marah lu. Apa tak main subuh? Corner kot subuh. Jawab tak lagi? Tak. Satu tinggal kat belakang. Hukumnya sah. Sah apa ni puasa tersebut kerana dia berjima' di malam hari, kemudian dia dah berniat dah semalam. Kalau dia berniat lah, maka sah puasa dia. Boleh? Lepas tu baru bagi nasihat. Jangan tinggal subuh. Dalam Minhaj ada sebut dua mud, Ustaz. Oh, untuk qada'kan puasa bagi orang yang telah mati. Wa annahu law akhara al-qada' ma'a imkanihi famata akhraja min tarikatihi li kulli yawmin muddan. Muddun lil fawat wa muddun. Oh, masya-Allah. Tamam. Nanti saya tengok balik dalam Minhaj ni. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsira. Tamam. Li kulli yawmin muddan. Muddun lil fawat wa muddun lit ta'khir. Oh, tamam. Nanti kita tengok balik. Jazakumullah khair. Faris Yusri. Assalamualaikum Ustaz. Adakah orang yang fakir dia ada tanggungan fidyah? Adakah dia masih wajib bayar fidyah? Adakah orang yang fakir dia ada tanggungan fidyah? Saya tak faham soalan. Dia kena fidyah tapi dia tak ada duit tak mampu nak bayar. Tak, ayat lain. Ayat lain. Saya tak jelas soalan ni. Tak apa. Bagaimana hukum puasa bagi pesakit COVID-19 yang terpaksa untuk dijalankan ujian swab, iaitu memasukkan alat ke dalam hidung? Adakah batal puasanya? Kalau masuk ke dalam hidung, ikut yang kita bincang sebelum ni, dia akan sampai ke makhraj, lebih pada makhraj kha. Kalau lebih makhraj kha, masuk sampai ke tengkok, dia masuk ke hidung, masuk ke makhraj kha. Dan sebenarnya bukan makhraj kha sebenarnya. Kalau ikut hidung, masuk hidung je batal dah. Sebab dia masuk sampai hujung hidung. Sebab tu syarat bagi batal puasa, dhabit bagi hidung lebih daripada kawasan yang di hujung. Maka dia masuk dah kawasan tersebut, batal puasa. Manakala di bahagian mulut, jangan lebih pada makhraj kha. Dan biasanya ada seorang ustaz beritahu, kata kalau masuk dia pernah masukkan melalui mulut dan tidak sampai kepada makhraj kha, maka pada waktu tersebut tidak batal puasa. Nah, jadi tengok keadaan. Kalau lebih pada makhraj kha, masuk sampai ke dalam lebih daripada kawasan anak tekak, lebih pada kha itu maka batal puasa kita. Tamam. Assalamualaikum Ustaz. Sekadar manakah had rongga hidung pada bab mandi junub? Had rongga hidung pada bab mandi junub sama. Dhabitnya sama sampai ke hujung. Sampai ke hujung hidung. Itu maksudnya. Jika permasalahan sendawa, apa hukumnya jika terkeluar sedikit isi, tak terkeluar apa-apa isi?
Kalau terkeluar isi sikit, maksud keluar tadi macam mana sendawa tadi? Terkeluar terus daripada perut, lebih pada makroskop. Lebih pada makroskop, masuk balik batal puasa. Faham yang tu je senang. Nah, tak lebih pada makroskop, masih lagi di tekak kita pada waktu sebut, maksudnya di tengkorokan kita ni, maka tidak batal puasa. Oh, ini ada soalan ni. Maksud saya 4 sabit pada orang yang dia telah percayai tersebut. Mana? Yang mana satu ni? Oh. Okey, yang keempat ni dia kata ni. Diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan jika yang pertama melihat hilal Ramadan, yang kedua atau menyempurnakan 30 hari bulan Syaban, atau yang ketiga atau membenarkan sesuatu yang dia percayai pada khabarnya bahawa dia telah melihat hilal Ramadan, atau sabit pada orang yang dia percayai tersebut telah melihat anak bulan Ramadan walaupun dengan penyaksian daripada seorang yang adil. Nampak tak? Jadi macam mana yang keempat ni? Jadi atau yang ketiga, dia membenarkan seseorang yang dia percayai pada khabarnya. Dia membenarkan. Nah, maksudnya dia mempercayai lah dengan apa seorang yang dia percayai pada khabarnya bahawa dia telah melihat hilal Ramadan. Orang tu bagi tahu, dia percaya. Nah. Ataupun sabit pada orang yang dia percayai tersebut telah melihat anak bulan Ramadan walaupun dengan penyaksian daripada seorang yang adil. Dia tak membenarkan. Yang keempat ni dia tak membenarkan. Cuma dia, orang tu bagi tahu, kata saya tengok. Kemudian ada seorang yang bagi tahu, saya saksi. Kata dia tengok. Tapi dia tak membenarkan, maka dia pun wajib puasa juga. Faham? Itu maksudnya. Yang ketiga dengan keempat tu beza dia kerana yang ketiga membenarkan. Dia membenarkan. Yang keempat dia tak membenarkan. Cuma sabit pada orang yang melihat tadi, melihat dan kemudian ada saksi seorang. Itu pun sudah mencukupi untuk dikira bahawa dia berpuasa. Wajib berpuasa. Ini tanya lagi soalan inhaler, saya dah jawab dah tadi. Boleh tengok balik. Okey. Ustaz, apakah status puasa saya sekiranya saya ragu sama ada saya telah berniat puasa ataupun tidak? Ini tadi yang kita dah bincang. Orang ni dia keliru. Pas fajar dia terkeliru. Saya ni niat puasa tak semalam ataupun tidak? Baik. Ada dua pandangan ulama. Pandangan ulama sebut, kata puasanya tidak sah. Dan dia wajib imsak. Dan kalau dia ingat sebelum tergelincir, sebelum terbenam matahari pada hari tersebut, maka sah puasanya. Ini pandangan Imam Qalyubi. Imam Qalyubi berpandangan sedemikian. Kalau dia teringat, kata, oh betul, saya dah niat, sah. Sebahagian lagi pandangan ulama kata boleh. Kata Imam Ramli radhiyallahu anhu, kata hatta sampai berapa hari sekalipun. Maksudnya selepas 3 hari dah baru dia teringat, kata puasa hari tu ni yang dia ragu-ragu tu, dia dah puasa pada waktu tersebut. Dia dah niat puasa. Maka puasanya hari tu ni sah. Jadi tengok kepada pandangan sebut mana-mana pun tidak ada masalah. Yang penting dia ingat balik. Tapi kalau dia sampai ke sudah dia tak ingat-ingat juga, maka puasanya tidak dikira sebagai sah dan dia wajib qada puasa tersebut. Tamam? Baik. Dia tanya berkenaan solat witir. Ada dulu pernah dengar kalau solat 2 rakaat kena niat saja aku solat sunat muqaddimatu witri. 2 rakaat kerana Allah. Dan kemudian yang 1 rakaat baru niat saja aku solat sunat witir. 1 rakaat. Sebab dia ni dia asingkan dengan 2 salam. Maka kalau tak niat muqaddimah witir tak sah ke? Tidak semestinya. Tak sebenarnya tak sah. Sah solat tersebut. Kerana dia niatkan untuk witir. Memang 2 rakaat tadi, 2 rakaat itu tidak witir. Tapi dia niat nawaitu pada usalli sunnatal witri raka'ataini. Baik raka'ataini itu bukan dia iktibar dengan 2 rakaat tu, dia iktibar rakaat tadi nanti akan selesai selepas 1 rakaat lagi nanti dia buat. Tamam? Boleh? Jadi waktu tersebut sah solat tadi, tidak ada masalah. Tamam? Baik, kita baca sedikit. Tak sedikit juga lah ni. Boleh tahan juga ni.
Tapi tak banyak mana lah. Kita baca tentang puasa menurut hakikah. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya hikmah puasa itu disyariatkan adalah agar dapat menahan anggota tubuh yang zahir dan batin daripada perkara yang dilarang oleh syarak, yang menyebabkan seseorang boleh disiksa di negeri akhirat kelak. Bila mana perkara ini diingati oleh seseorang yang sedang berpuasa, maka ianya akan dapat melatih dirinya menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang tersebut. Sekaligus, ini akan melatih sifat amanah yang ada di dalam jiwa seseorang Muslim tadi bagi menahan dirinya daripada melakukan perkara terlarang di siang hari Ramadan walaupun tiada orang yang melihatnya. Ini kerana seseorang yang berpuasa sentiasa mengingati bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan segala perbuatannya. Ini sirnya as-saum. Kerana kita duduk dalam bilik air seorang-seorang pun, kita tahu kata Allah Ta'ala memandang, dan kita menjaga daripada melakukan yang diharamkan. Kita tak minum air pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana kita takut batal puasa kita. Macam tu juga seorang mukmin ketika menjaga imannya dengan Allah Ta'ala. Dia akan sentiasa berjaga-jaga dengan imannya agar tidak dicuri oleh syaitan, tidak dirosakkan oleh syaitan. Faham? Itu ibadah puasa ni Allah Ta'ala kata, innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini adalah milikku, kata Allah, aku yang akan memberikan pahala kepadanya. Kerana apa? Kerana fi ghayati al-ikhlas. Kerana puasa adalah suatu ibadah yang sangat ikhlas, yang tidak ada bandingannya. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahawa seseorang yang berpuasa hendaklah sentiasa menghadirkan ingatan ketika berpuasa bahawa salah satu sifatnya Allah Ta'ala ialah dia memberi makan kepada makhluknya tanpa dia makan. Jadi ketika kita puasa, kita tidak makan. Dan salah satu sifat Allah Ta'ala adalah tidak makan. Itu Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Ini maksud kita bahas ni segi hakikah. Maka ini akan menyebabkan hamba tersebut perlu berusaha untuk berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, taqallaqu bi akhlaqillah. Maksudnya berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah Ta'ala. Mengapakah kita disyariatkan berpuasa pada siang hari Ramadan, tidak pada malamnya? Kenapa siang hari? Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullah juga mengatakan bahawa malam itu adalah tanda kepada ketiadaan. Malam tu maksudnya adam. Manakala siang pula tanda kepada hadir perasaan. Malam itu dalil wujudnya selain Allah Ta'ala. Boleh? Manakala siang itu adalah dalil wujudnya Allah Ta'ala. Zahir. Ini berdasarkan hadis baginda Nabi SAW. Inna Allah khalaqal khalqa fi zulmatin thumma afada alaihim min nurih. Faman asabahu min dhalika nuri ihtada wa man aqta'ahu dhalla. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk pada kegelapan. Kemudian dia melimpahkan kepada mereka dengan cahayanya. Sesiapa yang mengenai pancaran cahaya tersebut, maka diberikan hidayah kepadanya. Manakala siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tersesat. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan orang-orang yang diberikan cahaya. Amin. Siang juga adalah waktu perit melakukan sesuatu. Semakin perit sesuatu amalan itu, semakin besar ganjarannya. Ini seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, afdalul ibadati ahmazuha ay asyaqquha. Yang sebaik-baik ibadah adalah yang paling sukar dilaksanakannya. Waktu sukar tu itu yang paling terbaik. Waktu ibadah haji antara ibadah yang besar. Kenapa? Kerana masyaqqah. Waktu solat subuh dengan solat maghrib, mana lebih besar pahalanya? Solat subuh. Kenapa? Kerana masyaqqah. Kerana orang nak bangun lebih sukar daripada orang yang dalam keadaan dia dah sedar pada waktu tersebut. Tamam? Ini berbeza dengan waktu malam yang lebih tenang dan penuh kerehatan. Perhatikanlah hikmah agung ini, moga kamu beroleh kebaikan. Itu siang hari disyariatkan kita berpuasa. Puasa memutuskan seseorang daripada menghambakan diri kepada sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Di antara hikmah besar bagi puasa juga adalah ianya akan mematahkan syahwat hamba tersebut serta memutuskan segala sebab yang menjadikan seseorang itu memperhambakan dirinya selain Allah. Ini kerana
jika seseorang itu sentiasa mengikuti segala kehendak nafsu syahwatnya, maka secara tidak langsung dia telah menjadi hamba kepada nafsunya. Maka puasa memutuskan segala perkara tersebut. Puasa menghalang cara kita pada kita ni dengan ijbari. Nah, masuk saja Ramadan, orang yang beriman terus dihalang nafsu dia daripada diikuti. Dia nak makan tapi tak boleh makan. Padahal kalau orang tak ada, dia boleh je makan. Tapi kenapa dihalang tersebut? Rahmatnya Allah Ta'ala pada hamba tersebut. Faham? Puasa memutuskan perhambaan kepada nafsunya. Nafsu menyuruhnya untuk melihat dengan pandangan syahwat kepada wanita, namun puasa menghalangnya daripada perkara tersebut. Dia akan ingatkan, ini saim, ini kamu puasa ni, batal pahala nanti. Jika nafsunya berjaya dikekang, maka layaklah bagi hamba tersebut memimpin. Ini kerana manusia dijadikan sebagai khalifatullah Ta'ala di muka bumi. Jika nafsunya belum terpimpin, maka bagaimanakah dia mungkin akan memimpin? Inilah hikmahnya Allah Ta'ala menyebut di dalam hadis Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Allah Ta'ala menisbahkan puasa itu kepada zatnya yang agung. As-sawmu li, kata Allah. Ini kerana tiada yang bersifat sedemikian melainkannya. Yang bersifat dengan tidak makan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kerana selain daripada Allah Ta'ala pasti ada makanan tersendiri. Baik, kalau nanti orang akan tanya, bukankah malaikat juga tak makan? Tak. Setiap makhluk ada makanan dia tersendiri. Yang Imam Sya'rani dah jawab awal ni. Apa dia? Malaikat makanannya adalah tasbih dan minuman mereka adalah kecintaan yang ikhlas serta pengetahuan dan ilmu yang suci. Manakala selain daripada malaikat pula, mereka punya makanan yang sesuai dengan tabiat mereka masing-masing. Jadi malaikat juga ada makanan. Tidak makan dan minum dalam hadis disebut pada malaikat pada zahir. Yang tidak makan dengan apa yang kita makan. Tidak minum dengan apa yang kita minum. Tapi makanan mereka adalah tasbih. Maka orang yang berpuasa, hakikatnya dia sedang berakhlak dengan akhlak Tuhannya. Maka jika puasanya ini hadir, maka ia tidak akan bermain-main serta, kalau kata perasaan ini hadir, maka dia tidak akan bermain-main serta berwenang-wenang ketika mana berpuasa. Taqallaqu bi akhlaqillah. Dan Ramadan juga di sini sebut tajuknya adalah kayu ukur kepada kebaikan seseorang sepanjang tahun. Ini Ramadan adalah pengukur kepada kebaikan kita. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, jatuh mim tu, rahimahullah, juga menyebutkan bahawa Ramadan adalah penanda aras kepada amalan seseorang sepanjang tahun, atau kebaikannya jika dilaksanakan dengan sebaiknya, sebaiknya, serta diraikan haknya. Lepas tu kita ni kita solat tarawih sama-sama, kemudian kita tadarrus, kemudian kita baca kitab, kita ni tumpang orang ni. Sebab kita ni kalau nak buat seorang-seorang, pakai tak buat dah. Duduk seorang-seorang nak buka tafsir, pakai tak. Duduk seorang-seorang nak main tarawih, pakai. Saya main 2 rakaat ni. Dia kata paling kurang tarawih 2 rakaat. Jadi buatlah. Boleh? Boleh tak tarawih kita buat 20 rakaat 1 salam? Boleh? Solat sunat kan boleh kita gabung. Tarawih boleh tak? Tarawih tak boleh. Kenapa tarawih tak boleh? Kerana tarawih surahnya seperti al-fard. Dia seakan-akan fardu. Maka tidak boleh dilaksanakan tarawih 4 rakaat 1 salam. Dia mesti 2. Ini hukum pada tarawih. Faham? Solat hajat boleh. Solat duha boleh. Solat duha kalau kita nak sembahyang 8 rakaat 1 salam, sila, tidak ada masalah. Solat tarawih tak boleh 20 rakaat 1 salam. Pakai, kita kata kita pakai borong lah, tak boleh. Tak sah solat tersebut. Tarawih tak sah. Faham? Baik. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah juga menyebutkan bahawa Ramadan adalah penanda aras. Dan ini seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, idza salimatis sanatu kulluha. Iaitu maksudnya jika baik puasanya pada Ramadan tersebut, maka baik dan sejahteralah sepanjang tahunnya. Jaga tu. Jadi puasa kita ni adalah penentu kepada tahun kita. Jadi ini proses untuk kita nak tentukan. Tengoklah, masjid tak buka waktu bulan Ramadan nanti untuk tunaikan tarawih. Bukan makna tarawih tak ada. Tarawih tak ada di rumah kita. Cuma kita nak buat ke tidak? Atau kita nak sibuk dengan filem pada waktu tersebut.
Waktu Ramadan ni akan keluar filem macam-macam, ataupun kita nak download filem, ataupun kita nak main game pada waktu tersebut ketika orang sedang beribadah. Itu adalah jiwanya kita pada waktu tersebut. Kita siapa pada waktu Ramadan adalah kita sepanjang tahun. Faham? Ramadan adalah penanda aras dan cerminan kepada kehidupan kita. Kalau hidup dia pada Ramadan adalah dengan ilmu, dengan zikir, dengan salawat, insya-Allah itu penanda arasnya sepanjang tahun. Itulah hidup dia. Walaupun dia nampak ada lompat. Dan begitulah keadaannya, insya-Allah. Tapi kalau waktu Ramadan ni lah waktu untuk dia nak berehat, dia nak tenang, dia nak rasa lega kerana tak boleh pergi kerja, tak ada buat apa semua. Jadi boleh duduk dalam rumah. Yang dia sibuk adalah nak makan apa sahur esok dan nak makan apa waktu buka puasa. Tanpa sibuk dengan zikir, tanpa sibuk dengan salawat. Waktu ketika buka puasa adalah waktu yang sangat mustajab. Jadi alangkah baiknya kalau kata 30 minit sebelum kita buka puasa, pakat duduk bersama dengan keluarga dan kemudian pakat baca doa selawat kepada Nabi SAW. Baca Dalailul Khairat 30 minit sebelum buka puasa. Dalailul Khairat satu hizib 15 minit. Baca satu hizib, ramai-ramai baca. Kemudian setelah baca satu hizib tersebut, selawat pula tafriji selawat dhamir 1000 kali 10 minit. 1000 kali 10 minit aja. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi 1000 kali. Tamam? 10 minit. Dah try dah. Tengok dengan jam. 10 minit dah. Paling lambat sikit pun 12 minit. Dan kemudian baca doa. Angkat tangan doa ramai-ramai. Moga Allah Ta'ala angkat balak yang telah Allah Ta'ala berikan kepada umat. Dan dalam balak ni ada apa? Ada rahmat. Waktu Allah Ta'ala tak jadikan balak, melainkan dalam tu ada kelembutan. Ada rahmatnya Allah Ta'ala. Lembutnya apa dia? Allah Ta'ala bagi kita rehat. Allah Ta'ala bagi kita tenang. Alhamdulillah makanan masih ada. Kalau tak apa nak panik teruk sangat lah, makanan masih ada. Yang wafatnya syahid. Ditempatkan oleh Allah Ta'ala insya-Allah bersama dengan ahli syurga Allah Ta'ala. Selesai. Semuanya rahmat. Jangan bimbang. Ajaban li amril mu'minin. Amruhu kulluhu khair. Idza asabathu as-sarra syakar. Wa idza asabathu ad-darra sabar. Itu keadaan orang muslim. Baik martabat orang yang berpuasa di sisi Al-Imam Al-Ghazali. Ini saya gabung pada hakikah ni dengan dua perbahasan ulama, iaitu perbahasan Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dan juga Al-Imam Al-Ghazali. Ada lagi dua lagi kita baca dengan cepat. Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah menyebutkan di dalam kitabnya yang agung Ihya Ulumuddin, i'lam anna sawma thalathu darajatin. Sawmul umum wa sawmul khusus wa sawmu khususil khusus. Wa amma sawmul umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluh. Wa amma sawmul khusus fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Wa amma sawmu khususil khusus fasawmul qalbi anil hadmi ad-daniyah wal afkari ad-dunyawiyah wa kaffahu amma siwa Allah azza wa jal bil kulliyah. ويحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الآخر وبالفكر في الدنيا إلا دنيا تراد للدين. Intaha. Apa maksudnya? Ketahuilah olehmu wahai saudaraku bahawa sesungguhnya puasa itu terbahagi kepada 3 darajat. Puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Manakala puasa umum, apa dia puasa awam ni? Adalah ianya menahan perut dan kemaluan daripada melaksanakan syahwatnya yang berkaitan dengannya seperti yang telah disebutkan sebelumnya di dalam Ihya. Kena baca Ihya. Dalam Ihya kalau dibaca ajib. InsyaAllah Ramadan tahun depan kita baca Ihya insyaAllah. Baca sampai habis. Sama'an. Buat sama Ihya. Ini amalan para awliya Allah Ta'ala. Baca juga. Baca mendapat faedah dah. Manakala puasa khusus pula adalah menahan pendengaran, penglihatan, lidah, pertuturan yakni tangan dan kaki yakni pergerakan dan seluruh anggota daripada segala dosa yang berkaitan. Itu puasa khusus. Jadi puasa khusus bukan puasa pada perut sahaja. Dia puasa anggota semua. Puasa awam dia hanya puasa perut dengan kemaluannya. 2 anggota je. Betul tak? Dia puasa daripada perkara yang membatalkan dengan perkara yang dia haram saja. Yang tidak dibenarkan. Manakala puasa khusus, dia puasa seluruh anggota dia. Tamam?
Kerana nanti semua akan bercakap. Kalau ada orang komplain, kata macam mana anggota boleh bercakap? Boleh terima akal ke? Takkan tangan kita nak bercakap? Nah, kita jawab apa? Jawab apa? Kita kata lidah hak satu ni pun boleh bercakap. Syekh Adham Asimi dia jawab. Dia kata lidah satu saja. Kemudian hanya kerana belaga atas bawah, nah, dengan atas ada langit, bawah ada langit, jelerkan sikit lidah, kena ke gigi dan sebagainya, tak lebih sikit pada gigi kita. Betul? Dan dengan kerana ada angin tadi, jadi suara. Padahal satu saja anggota. Dan Allah Ta'ala boleh jadikan dia ada suara. Bagaimana dengan tangan? Boleh tak Allah Ta'ala nak buat suara? Apa yang mustahilnya? Kalau lidah ni Allah Ta'ala boleh keluarkan daripadanya, dan juga kerongkongan kita ni boleh keluarkan suara, yang tu mampu bagi Allah Ta'ala, dan yang lain tidak mampu bagi Allah Ta'ala, bagaimana terjih bila merujih? Nah, macam mana kamu nak terjihkan kata lidah je boleh cakap, yang lain tidak boleh bercakap? Tak, semuanya akan boleh bercakap nanti. Allah Ta'ala akan bagi mereka bercakap. Nah, dan pada waktu tersebut, kerana alam tadi alam khawariqul adah. Manakala puasa khususul khusus pula adalah berpuasa menahan hati daripada memikirkan perkara kerendahan dan keduniaan, serta menahan daripada menyibukkannya kepada selain Allah Ta'ala secara total. Total tu nah, sebab tu saya buat dalam kurungan. Sebab kita orang baca ni tautal pula. Nah, telah dikira berbuka puasa bagi puasa yang ketiga, yakni puasa khususul khusus. Nah, ini dengan sekadar berfikir kepada selain Allah. Jadi orang yang puasanya khususul khusus, khawasil khawas ni, mereka dah dikira berbuka puasa hanya kerana berfikir selain pada Allah. Berfikir tentang dunia, yakni yang lain pada Allah dan hari akhirat. Juga terbatal jika berfikir tentang dunia, melainkan dunia yang membawanya kepada kebaikan agamanya. Itu tak apa. Tanya dia fikirkan tentang keluarganya, itu kan untuk agama dia juga. Bagi makan kepada keluarganya dan sebagainya, itu masih lagi dianggap sebagai tidak membatalkan. Tapi kalau lain daripada tersebut, kerana dunia, maka ini akan membatalkan puasa tersebut di sisi ahli khawas. Nah, ahli khawas dikira batal puasanya. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah mengatakan bahawa inilah maksud kepada hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Maksudnya berpuasalah kalian ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya. Nya tu kembali kepada apa? Iaitu seorang itu ketika berpuasa dan memandang kepada Tuhannya, dan ini adalah merupakan ibadahnya sepanjang berada di muka bumi Allah Ta'ala. Yani sumu li ru'yatihi, yani li ru'yatillah, wa aftiru li ru'yatillah. Jadi terjemahan hi tadi bukan kepada hilal. Kalau ahli awam dan juga ahli zahir, mereka akan faham hi tadi adalah kepada hilal. Tapi bagi ahli khawas, mereka memahami hi tadi adalah kepada Allah. Tamam? Dia berbuka kerana memandang kepada Tuhannya adalah dengan maksud setelah dia kembali ke alam akhirah, maka itulah perayaan sebenar baginya, iaitu ketika bertemu Tuhannya yang maha agung. Dan sumu li ru'yatih, berpuasa tadi kerana Allah, wa aftiru li ru'yatih, dan juga dia berbuka puasa tadi, gembira tadi yang paling hakikahnya apa dia? Ketika bertemu dengan Allah. Itu maksud wa aftiru li ru'yatih. Maka Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita dengan puasa hakiki secara berterusan sehingga kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, habis. Setiap makhluk berpuasa dengan cara masing-masing. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah menyebutkan bahawa, ketahuilah olehmu wahai saudaraku, sesungguhnya puasa itu jika dikira umum kepada semua yang wujud, maka ianya merangkumi seluruh makhluk yang wujud. Semua makhluk berpuasa. Ini kerana di antara maksud puasa ialah menahan seluruh perkara yang wujud serta mengikatnya keluar daripada tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Itu maksud puasa. Maksudnya al-imsak, maksudnya dia menahan diri daripada melakukan yang luar daripada tugasannya. Jika kita perhatikan, seluruh makhluk yang wujud ini pasti terikat dengan tugas masing-masing. Kamu perhatikan benda yang berat, ianya tidak akan berpindah randah dengan sendirinya kerana tugasnya perlu menetap. Bukit, kita bukan tengok duduk berjalan, kerana tugasnya duduk tetap di situ sebagai pasak bumi.
Manakala yang ringan pula tidaklah terangkat dengan sewenang-wenangnya. Kesemuanya telah terikat dengan tugas masing-masing, tunduk dan patuh pada perintah Allah Ta'ala tanpa menyalahinya. Tak ada makhluk, tak ada gunung yang akan komplain, ya Allah, orang lain semua boleh berjalan, saya duduk kat sini je. Boring. Tak. Semua dengan tugasnya masing-masing. Yang banyak komplain kita. Begitulah sepatutnya bagi seorang hamba yang berpuasa. Sepatutnya dia mencontohi puasa makhluk yang lain yang sentiasa mengikuti arahan dan perintah tanpa banyak bersoal dan membantah. Maka jika dia telah membebaskan dirinya daripada belenggu kehambaan kepada nafsunya dan egonya, berhaklah dia mendapatkan ganjaran seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala mengatakan, Nabi mengatakan, inna lillahi ta'ala fi kulli ramadana utaqa'a minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Taala pada setiap Ramadan terdapat hamba-hamba yang dibebaskannya daripada neraka. Maka moga kita termasuk yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada nerakanya, yang mana kita menjadi hamba yang redha, tetap, istiqamah dengan apa yang telah ditunjukkan dan telah dipandukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Tamat, alhamdulillah. Selesai kita melaksanakan daurah bagi kitab ini. InsyaAllah nanti akan ada tambahan lagi daripada kitab ni. Ada tambahan daripada kitab ni insyaAllah pada cetakan yang akan datang. Kita akan tambahkan lagi. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada semua. Ni Ummu An-Nur pun is watching. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan temu pada awal Ramadan nanti. Masuk saja awal Ramadan, kita akan mula baca kitab sirah yang telah di-share. Ada share dah? Dah share dah kan? Dia punya PDF dia tu. Kalau yang ada kitab, lagi bagus lah. Kalau tak ada kitab, kita dah share PDF-nya. Kita pekat boleh ikut lah. Kelas pengajian sirah Nabi SAW. Kerana para ulama', kata guru saya yang mulia Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah mengatakan bahawa antara adatnya para ulama, mereka melaksanakan bacaan sirah pada setiap bulan Ramadan. Sirah ni dibaca dan dikhatamkan pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni adalah bulannya Al-Quran dan bulannya Nabi SAW. Maka kita dengan Al-Quran, lazimkan dengan baca Al-Quran. Yang kedua, iaitu dengan membaca sirah Nabi Muhammad SAW untuk menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Dan alhamdulillah pada setiap Ramadan kita tidak lepas untuk membacakan tentang Rasulullah. Kita dah khatam kitab Syama'il Nabi karangan Imam Tirmizi, kita dah syarah kitab Muntahsul ataupun syarah Syama'il Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul Al-Imam An-Nabahani. Kita dah pernah syarah kitab Alfiyah Sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Al-Iraqi dengan syarahan Al-Imam Al-Munawi, iaitu Futuhat Subhaniyah. Dan pada tahun ini kita pilih untuk baca kitab Al-Imam Bahraq Al-Yamani, kitab sirah beliau, insyaAllah. Hadaiq, apa dah? Hadaiqul Anwar. Kitab tu kita akan baca insyaAllah ta'ala. Jadi ada yang mohon ijazah bagi kitab ni, saya ijazahkanlah kepada semua yang mendengar kitab ini. Dan juga walaupun satu majlis yang dia hadir, saya ijazahkan kitab. Cuma ni kitab hukum. Hukum ni dia kena dengar balik. Kalau dia tak mengaji daripada awal, dia kena dengar balik dan kena perhati balik. Dan ini berkaitan dengan hukum hakam. Dan ada beberapa tempat yang kita dah betulkan. Antaranya pada puasa tasyrik. Yaumut tasyrik tu kita tertulis 13, 14, 15. Dan sebelah 12 dan 13. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.